saja ya. Nombor 2, peranan ibu bapa ialah memastikan anak atau anak jagaan menjaga kebersihan diri dari masa ke semasa. Bukan sahaja datang ke sekolah kena jaga kebersihan, tetapi di rumah juga sama ya. Nombor 3, menghantar dan mengambil anak-anak jagaan mengikut waktu yang ditentukan oleh pihak sekolah. Jadi jadual waktu tiba dan balik adalah seperti biasa. Datang 7.30 pagi dan balik 11.30 pagi juga ya. Nombor 4, menggalakkan anak-anak jagaan memakai pelitup muka iaitu mask. Walaupun tidak wajib untuk murid prasekolah, tapi pihak sekolah menggalakkan kalau boleh, kalau budak itu okey bagi dia pakai. Tetapi kalau anak itu dia punya antibody badan rendah ya, kalau dia sikit-sikit dia cepat sakit ke, cepat dijangkiti oleh kawan-kawan, jadi diwajibkan pakai mask. Nombor 6, memastikan anak-anak jagaan tidak membawa beg sekolah, tak boleh bawa. Bekalan makanan, minuman juga tak boleh. Jadi macam mana nak buat, nanti kita akan memberi penerangan yang lebih lanjut ya. Jadi kecuali bagi anak yang budak khas, kalau dia ada alahan ke, dia ada kes-kes yang tertentu, dia tak boleh makan atau minum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh bagi tahu cikgu. Cikgu akan menguruskan macam mana caranya. Okey, kita tengok pelaksanaan pengoperasian prasekolah ya. Jadi tempoh masa operasi adalah seperti yang ditetapkan dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Kehadiran murid ke prasekolah ataupun tadika semasa pembukaan semula adalah bergantung kepada kapasiti bilik darjah dengan mengambil kira penjarakan sosial. Jadi sekolah telah pun membuat pengagihan kepada murid-murid yang akan datang esok. Seterusnya, ibu bapa penjaga digalak untuk menghantar anak mereka ke prasekolah bagi memastikan murid-murid dapat menguasai kemahiran ataupun pengetahuan. Kita menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan menghantar anak yang sihat kembali ke sekolah untuk belajar ya. Okey, waktu tiba dan pulang ya. Waktu tiba, perkara yang perlu dilakukan apabila murid tiba di sekolah adalah seperti berikut, iaitu apabila sampai di pintu pagar sekolah, cikgu yang bertugas akan mengambil suhu badan murid di hadapan ibu bapa. Jadi pihak sekolah meminta semua ibu bapa esok mula bersekolah, bila hantar anak, sila tunggu di sana dulu bagi cikgu ambil suhu murid-murid. Kalau okey, baru beredarlah untuk pergi kerja. Jadi jika suhu budak itu mencecah 37.5 atau ke atas, maka murid ini tidak dibenarkan berada di sekolah. Ibu bapa kena bawa mereka balik. Kita juga akan bagi sedikit masa untuk mengambil semula, jika perlu mengambil semula suhu badan.
Okey, murid mesti mencuci tangan sebaik tiba di kelas. Ini cikgu akan mengaturkan semua ini. Murid duduk di tempat yang telah ditetapkan. Murid bersarapan dan melakukan aktiviti di tempat masing-masing. Sekarang mereka tidak makan di ruang makan, tetapi di tempat sendiri sahaja, ya. Guru PPM memastikan tiada percampuran antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain. Seterusnya, waktu pulang, ya. Jadi di sini saya nak memohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya anak-anak datang ke sekolah esok, bagi budak makan sarapan pagi dahulu di sekolah. Selepas itu, bila waktu rehat, sekolah akan bagi makan. Dan minuman masak, air masak akan disediakan oleh pihak sekolah. Nanti Cikgu Pong akan terangkan ini semua kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Tentang waktu pulang, guru akan memberi pesanan dan bahan tugasan dengan kaedah yang selamat kepada ibu bapa atau penjaga tentang aktiviti pembelajaran di rumah. Sekiranya latihan yang belum siap tak dapat selesai di sekolah, mungkin akan dibawa balik, tapi kita bagi kepada ibu bapa, ya. Jadi ibu bapa atau penjaga digalak membawa anak jagaan terus pulang ke rumah selepas tamat persekolahan. Jangan bawa ke tempat lain. Sebaik-baiknya terus pulang ke rumah. Okey, saya menerangkan sedikit tentang PDP prasekolah, iaitu pembelajaran dan pengajaran, iaitu semasa perbualan awal murid berada di tempat duduk masing-masing semasa perbualan awal. Tak macam dulu mereka boleh duduk di lantai bersama-sama, ya. Murid dididik tentang amalan keselamatan dan kesihatan diri semasa berada di kelas dan juga di rumah, ya. Jadi ibu bapa pun perlu memberi pendidikan dahulu di rumah supaya anak-anak boleh praktikkan norma-norma baru, Murid akan makan di tempat masing-masing. Mereka tidak dibenarkan berkongsi makanan dan peralatan makan minum seperti sudu, cawan dan sebagainya. Sekolah akan membuat segala keputusan tentang ini. Murid membersihkan meja masing-masing sebelum dan selepas makan. Jadi apabila balik ke rumah, tuan-tuan dan puan-puan pun boleh memberitahu kepada anak-anak dahulu. Bagi tahu mereka apabila datang ke sekolah, tak boleh salam-salam, tak boleh sentuh murid, tak boleh ambil alat murid lain, tidak dibenarkan. Di sini aktiviti PDP saya minta ibu bapa boleh baca sendiri ini, sebab ini berkaitan dengan cikgu prasekolah. Jadi kita akan menghadkan bahan dan peralatan, kemudian mengambil kira penjarakan sosial, bahan dan peralatan di infeksi sebelum dan selepas digunakan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh baca sendiri. Okay.
Penggunaan kemudahan dan alat permainan luar tidak dibenarkan. Tapi sekolah kita tak ada permainan di luar ya. Lawatan sambil belajar tak boleh ya. Ini aktiviti penutup ya, untuk guru prasekolah ya. Jadi apa yang saya terangkan tadi merupakan garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah dari KPM ya. Apakah yang perlu tuan-tuan puan-puan lakukan dalam masa ini, iaitu memastikan anak-anak jagaan berada dalam keadaan yang sihat, sentiasa menjaga kebersihan diri dan pastikan mereka tidak menunjukkan gejala COVID-19 ya. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan perlu membantu anak-anak belajar mengikut kemampuan ibu bapa atau penjaga, iaitu macam sebelum ini murid-murid kita belajar atas talian ataupun secara online, offline jadi mengikutlah kemampuan kita Nombor ketiga, tuan-tuan puan-puan boleh memberi motivasi kepada anak-anak untuk terus belajar. Jadi seperti yang dimaklumkan, sekolah telah berhenti selama 3 bulan lebih. Mungkin anak-anak kita masih belum bersedia untuk datang ke sekolah. Jadi sebagai ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan perlu memberi motivasi kepada mereka ya. Okay, mari kita tengok sama-sama tentang penlibatan ibu bapa atau penjaga. Jadi sebagai ibu bapa di sekolah kita, apakah tuan-tuan dan puan-puan yang boleh lakukannya? Jadi ibu bapa boleh melibatkan diri melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru, iaitu PIBG, dan kumpulan sokongan ibu bapa KSIB bagi membantu sekolah dalam perkara seperti berikut ya. Iaitu memberi kesedaran kepada anak-anak berkaitan penjarakan sosial sebelum, semasa dan selepas menaiki kenderaan. Kalau bagi budak yang menaiki kenderaan awam, bas mungkin tak ada, tapi mungkin ada van kan, taksi, kenderaan awam ni. Menasihati anak-anak supaya tidak bersalaman ya, dan bersentuhan antara satu sama lain, sama ada guru, rakan-rakan kota, orang sekeliling. Jika tak perlu, kita elakkan daripada sentuhan. Okey, ibu bapa digalakkan menghantar dan mengambil anak sendiri ya. I ini tidak berkaitan I. Ya, kalau F yang tadi saya sebut, ibu bapa boleh bagi anak makan dulu di rumah sebelum datang ke sekolah. Okey, kita sebagai ibu bapa nasihat kepada anak-anak jangan berkongsi makanan dan minuman, menjaga kebersihan, keselamatan dari masa ke semasa. Itu nasihat yang diberikan kepada anak-anak kita ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah membantu pihak sekolah membuat tanda penjarakan sosial
serta mengawal pergerakan murid. Ini sekolah ada buat ya. Membantu pihak sekolah menyediakan pensanitasi tangan dan alat pembebas suhu badan untuk kegunaan pihak sekolah jika mampu dan berkeperluan ya. Boleh memberi sumbangan kepada sekolah.